Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kita dalam video kali ini, saya akan beri sedikit penerangan berkenaan dengan produk dari Pru BSN Takaful yang diberi nama Pru BSN Damai. So, Pru BSN Damai ini dalam dia terkandung medical coverage yang disebut sebagai Medic Total Care. Apakah key point yang penting bagi plan ini? So, stay tune. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus ke benefit yang ada dalam Medic Total Care. Brosur yang saya gunakan boleh download daripada kita punya website. Type dekat Google tu Medic Total Care, nanti dia akan keluar brosur untuk kita semak. Jadi plan yang baru ni, dari segi plannya dia ada 5 plan, 100.5, 200, 250, plan 300 dan juga plan 400. Hari ni kita akan hanya fokus kepada plan 200. Yang selebihnya nanti anda boleh study dan manfaatnya lebih kurang macam apa yang saya terangkan. So, annual limit untuk plan 200 adalah RM200,000. Lifetime limitnya adalah unlimited. Untuk room and board, bilik harga RM200 kita boleh masuk. Kalau kita masuk bilik yang above RM200, RM220 ke, kita just bayar extra RM20 sahaja. So, tak ada kena extra 20% macam medical card yang lain. Okay. And then untuk ICU as charge, apa yang hospital charge itu akan di cover oleh pihak Pru BSN. Seterusnya adalah surgical procedure dan juga treatment pun sama juga. Apa saja rawatan surgery dan juga pembedahan, treatment yang dibuat berkaitan dengan pembedahan, apa yang di-charge oleh hospital itu yang akan cover oleh plan ni. Satu lagi kita ada kat sini yang disebut sebagai Operation Care Benefit. Day surgery adalah pembedahan yang mana kita boleh dapatkan rawatan pembedahan tanpa kita perlu warded. Doktor akan apply GL and then kita akan tunggu GL kita approve. After that baru kita boleh teruskan rawatan. Ini bila kita balik nanti hospital akan minta GL lagi sekali untuk finalkan GL, dan baru kita boleh balik. Seterusnya ada home nursing. Home nursing care as charge, apa yang hospital recommend kepada kita untuk dapatkan nursing daripada pihak hospital, dan kita boleh gunakan servis itu. Limit sampai 180 hari per lifetime. Okey, sebab ini hanya khusus untuk orang-orang yang kena sakit-sakit yang quite critical, yang perlukan bantuan. Pre-hospitalization treatment as charge, maksudnya dekat sini before warded. Kita pergi klinik, kita demam, pergi klinik, kita dapatkan rawatan tapi tak warded, dan kita kena bayar dulu. So di situ make sure kita simpan, jangan buang. Mana tahu akan datang nanti kita warded disebabkan oleh penyakit yang sama, dan nanti kita boleh claim balik resit-resit yang dah bayar. Jadi dia terhad sehingga 120 hari. Contoh, 10 kali kita pergi visit ke klinik disebabkan oleh demam ataupun cerit period ataupun sakit kepala. Rupa-rupanya finding last kali adalah disebabkan oleh demam denggi. Jadi itu semua kita boleh claim. Let's say kita bayar lebih kurang RM1,000. Jadi RM1,000 tu kita boleh claim balik dengan pihak Pru BSN untuk this benefit. Sama juga dengan post hospitalization ataupun post treatment. Maksudnya kalau kita dah keluar daripada hospital, ada tempoh 120 hari lagi dia bagi untuk kita dapatkan rawatan susulan. Kadang-kadang kita kena jumpa doktor lagi, buat treatment lagi, kena buat dressing lagi. Jadi dalam tempoh 120 hari selepas kita discharge, kita boleh bayar dulu, dan duit tu kita boleh tuntut balik daripada pihak Prudential. Yang penting adalah simpan receipt dan simpan slip receipt kalau pakai debit card ataupun credit card. Alright. So itu untuk pre and post hospitalization. Okay. Seterusnya, outpatient dengue and infectious disease treatment ni, dia akan bagi kita satu manfaat yang mana kalau kita dapatkan rawatan disebabkan oleh dengue, demam dengue, measles, cacar air kan, chickenpox tu, chikungunya fever, hand foot mouth disease dan juga influenza. Normally ini semua penyakit yang kita boleh dapatkan rawatan di klinik. Kalau serius dan baru kita boleh warded. Tapi untuk this benefit, untuk this plan, dia akan bagi dekat kita ruang untuk kita buat tuntutan. Bagus tak? Bagus kan? Jadi kalau kita pergi klinik disebabkan oleh demam denggi, cek darah kena bayar $200-300, tapi tak warded. Sebab apa? Platelet masih lagi tinggi. Jadi kita pun balik. Datang balik klinik, cek, bayar balik. Datang lagi, cek, bayar balik. Lepas tu dah sihat kan. Jadi dekat situ dia bagi limit up to RM2,000 per year. Okay. Jadi seterusnya kita pergi kepada Major Illness Care Benefit. Alright.
Jadi major illness care benefit ni, ini satu benefit yang cukup hebat daripada ProPSN, yang mana dia cover untuk outpatient kidney treatment dan juga cancer treatment. Kalau tengok dekat sini, dia bagi up to 1 million per lifetime untuk cancer dan juga kidney treatment. Kita pergi ke klinik, dapatkan rawatan untuk dialisis, kita bayar dulu dan kita boleh claim balik. Atau kita pergi ke hospital untuk kita buat rawatan kemo ataupun buat rawatan dialisis, hospital terus ambil jumlah cycle yang diperlukan, let's say 500,000, setengah juta ataupun 700,000. Dengan limit yang kita bagi 1 juta, bermaksud hospital boleh ambil terus amount tu dan untuk dibagi rawatan kepada kita. So ini pentingnya kenapa kita kena ada outpatient treatment yang tinggi coverage dia. Seterusnya adalah additional annual limit untuk cancer, heart attack dan juga kidney failure. Maksudnya dekat sini, kalau peserta didiagnose serangan jantung, kena sakit jantung, ataupun didiagnose dengan cancer, ataupun didiagnose dengan kidney failure, both in critical situation, kita punya annual limit tadi yang 200,000 untuk plan 200, dia akan auto upgrade kan jadi 400,000 dan berterusan jadi 400,000 for the next following year. Kenapa dia bagi macam ni? Sebab dia faham kalau kita dah kena sakit kritikal akan datang, kalau kita kena demam denggi ke ataupun akan datang kita kena sakit-sakit penyakit yang biasa-biasa sekalipun, but because of kita dah ada sakit yang quite critical ni, treatment akan jadi berbeza, ubat-ubatan yang akan dibagi pun akan berbeza dan juga kosnya pun akan berbeza. Seterusnya adalah treatment allowance for chemo and radiotherapy, kidney dialysis dan juga post heart attack follow up. Untuk plan 200 dia akan bagi RM100 per treatment tu. Satu minggu kena pergi 3 kali, jadi satu hari boleh dapat 100. Maksimum yang boleh dapat up to RM1,000 per year dan juga RM10,000 per lifetime. Seterusnya adalah agency outpatient treatment for accidental injury. Ini bermaksud kalau kita mengalami kecederaan, kemalangan di luar dan kita pergi ke klinik ataupun kita pergi ke hospital treat as an outpatient sebab tak berapa serius, kaki patah tapi just pasang semen, tak perlu masukkan besi, and then kita boleh discharge. Jadi kos itu kita kena bayar dulu dan nanti kita boleh claim balik dengan pihak takaful. Yang penting kita pergi ke klinik dapatkan rawatan as soon as possible, jangan lebih daripada 48 hours. Why? Sebab kalau lebih daripada 48 hours dah tak kira macam mana dia orang tahu sakit tu dah dialami lama ataupun baru dialami, based on report x-ray daripada MRI mungkin. So pergi dapatkan rawatan as soon as possible. Kalau kemalangannya sampai tahap kena warded, dan dia akan pakai medical card, dia akan pakai annual limit macam biasa. So no worries. Kalau kita pergi klinik disebabkan kalau kita jatuh pokok contoh, ini kaki kita terkehil terselir, make sure kita terus pergi dapatkan rawatan. Dan pentingnya kita dapatkan memo daripada klinik. Memo daripada klinik maksudnya doktor akan tulis memo kronologinya macam mana, sakitnya macam mana, apa rawatan yang diberikan. Jadi itu nanti akan digunakan sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak takaful, untuk pihak takaful faham apa yang berlaku dan apa rawatan yang diberikan tu necessary ataupun tidak untuk dibuat tuntutan. Seterusnya kita ada reimbursement for vaccination for haji dan umrah, COVID-19 influenza vaccination, hepatitis A, hepatitis B, shingles vaccination. Jadi kalau kita ambil vaksinasi ni, kita boleh claim balik dengan pihak takaful operator RM300 per year. Seterusnya ada juga intraocular lens including multifocal lens, yang ini boleh claim up to RM6,000 per lifetime. Lebih daripada itu kita kena tanggung sendirilah, dia cuma cover up to RM6,000 sahaja. Seterusnya adalah government allowance benefit. Kita lebih prefer pergi ke government hospital pun boleh, tak ada masalah. Kita warded di sana, dapatkan rawatan, dan bila kita dah discharge, kita boleh claim balik allowance harian duduk dekat ward hospital government up to RM100 per day. Jadi kalau contoh macam tu hari ada kes warded disebabkan oleh COVID-19, kena duduk dekat hospital for 14 days. Jadi bayangkan setiap peserta dapat RM1,400 because of warded di hospital government early masa stage pandemik itu hari lah. Okay, jadi ramai klien-klien saya dah dapat benefit tu. Untuk maternity complication untuk women, wanita, untuk plan 200 dia tak cover for this benefit. Kalau nak kena ambil yang RM250 ke atas baru dia akan cover.
Maternity complication ni bermaksud dia bukannya cover untuk kos bersalin. No, dia akan cover sekiranya berlaku komplikasi semasa bersalin ataupun selepas bersalin. Seterusnya adalah mental care treatment. Kita jumpa dengan pakar untuk dapatkan consultation berkenaan dengan sakit mental yang kita alami. Jadi dia akan cover up to RM5,000 per year. Tapi tidak untuk plan 200. Ini halal untuk plan 250 dan ke atas sahaja. And last but not least adalah no claim health reward, yang mana benefit ini hanya untuk plan 300 dan 400 sahaja. Kalau kita tak pakai untuk certain tempoh, jadi kita akan dapat allowance sebanyak RM500 per year kerana tak pakai medical coverage tu. Dengan menyertai plan 250 ke atas, ia memberikan anda had tambahan rawatan perubatan teknologi maju sebanyak RM125,000 hingga RM200,000 tanpa menolak had tahunan pelan anda. Had tambahan ini boleh digunakan untuk mengakses pelbagai rawatan perubatan teknologi maju. Antaranya ialah pembedahan robotik, gamma knife radiosurgery untuk kanser dan banyak lagi. Jadi itu sahaja untuk penerangan pada hari ini, dan hopefully video ini membantu anda untuk lebih memahami tentang plan terbaru daripada Pru BSN Takaful. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pru BSN Damai, hidup damai dan lebih yakin dengan perlindungan perubatan komprehensif dan moden.